Allah sallallahu alaihi wasallam, yakni pun amalan Nabi suruh buat. Man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammah. Maksudnya sesiapa yang sembahyang subuh secara berjemaah. Nabi kata, Pak Long, ulama kata kalau kalut kok mana pun 2 waktu ni bagi berjemaah dalam sehari. Kita ni kalut ialah kalut macam-macam. Kalut yang tu, kalut yang ni, duk sambut maulid Nabi tapi tak ikut Nabi. Nabi dia tak kalut lagu kita, tuan-tuan. Kita ni kalut ke dunia lebih sangat, tak macam Nabi. Sebab tu ada orang tanya, sebab apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hidup dalam keadaan susah? Kenapa? Kita duk mengaji hadis, kita duk baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi ni hidup dalam keadaan susah dan Nabi memilih susah itu sebagai hidup dia. Ada dalam riwayat hadis sampai kesusahan Nabi ni, tuan-tuan, sahabat kata aku pergi ke rumah Nabi, Nabi duduk baring, tak boleh nak bangkit duduk sebab terlalu lapar yang bersangatan. Ada orang tanya, kenapa Nabi ni susah? Adakah Nabi ni dia ni malas bekerja, dia segan nak kerja? No. Bukan itu jawapan dia, tuan-tuan. Habis tu kenapa Nabi ni hidup dalam keadaan susah? Kerana 24 jam dalam hidup Nabi, dalam pemikiran Nabi ni tak sempat terselit nak fikir benda-benda yang berbentuk hal keduniaan, melainkan yang Nabi fikir macam mana nak selamatkan umat dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak dan fikir nak renovate rumah, Nabi tak dan fikir nak perbesar rumah, Nabi tak dan fikir nak cari kereta mewah, Nabi tak dan fikir nak hidup dalam keadaan kaya raya. Yang Nabi fikir dalam kehidupan dia 24 jam, bagaimana aku nak selamatkan umat-umat aku daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tak. Kita sibuk macam-macam balu. Sibuk yang nu, sibuk yang ni. Sibuk tu sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Pergi duduk dalam lubang kubur baru nak sedar. Pergi duduk dalam lubang kubur baru nak sedar. Oh tak betul. Oh tak betul. Tak ada lagu tu, tak ada lagu ni. Sesibuk mana pun ulama kata 2 waktu biar berjemaah sehari. Yang pertama subuh, yang kedua asar. Dalam hadis ini Nabi kata pada dia, sesiapa yang bersembahyang subuh secara berjemaah, kemudian ia duduk serta menyebutkan Allah Azza wa Jalla dengan suatu zikrullah hingga terbit matahari. Dia duduk yazkurullah Azza wa Jalla, menyebut nama Allah, zikir. Hadis Nabi kata ni menyebut nama Allah, tiba-tiba mai orang dah ni jangan duk zikir Allah, pahala tak ada, ambo. Ni yang kata biadab ni Pak Long, yang kata kurang adabnya kita dengan Allah, dengan Nabi ni. Duk ambil kerja Allah pula, duk bagi pahala dekat orang tu, duk bagi pahala dekat orang ni. Duduk menyebut zikrullah sehingga terbit matahari. Dia mai sembahyang subuh berjemaah, habis dia tak kaduk apa, duduk dalam masjid, i'tikaf lama sikit, duduk zikir sampai bila? Hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa tu Pak Long ni? Lepas subuh ni sembahyang apa pula? Sunat apa ni? Sunat tu mana dia? Tu 7.30 tu. Mayang sunat isyraq.
Bila masuk waktu syuruk ni, sembahyang solat sunat isyraq. Makna pada isyraq kecerahan, langit dah cerah dah. Hak ni tak nak buat Ustaz, buat. Tu 7.30 tu syuruk tu. Makna pada syuruk waktu matahari naik. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Lalu Allah Ta'ala akan suratkan baginya pahala seperti mana mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah yang sempurna. Nabi kata tamah, yang sempurna, yang sempurna. Balik buat. Esok buat Pak Long Wei. Buat esok ni. Dua benda dah hari ni dapat amalan. Yang pertama pada Pak Long Tazak ni, start daripada malam ni Aisyah lagi sampai 40 hari ni, dan jadilah amalan terus istiqamah. Jangan tinggal mengambil takbiratul ihram sama imam. Yang kedua, lepas yang subuh tunggu Zat nak kalut pergi mana? Balik rumah bukan nak baca Quran, nak merokok ya. Dia balik rumah bukan dia nak zikir baca Quran, mana tu merokok. Balik lepas yang subuh nak buka dan merokok, lipat-lipat buah temakau kemud. Bini dia kata, awak abang nampak macam tak apa nak tenang kan ni. Kedai leha janda tak buka ni, nak kedarah tak mana tu. Korang lah Pak Long, umur kat 7-80 pun duk pergi teropong bunggak janda lagi, jahanam Pak Long sudah lah. Perangai tu buang lah Pak Long. Contoh, mau tak buat jangan duk marah. Saya ni cakap terus terang, tuan-tuan. Dan tersebut pada satu riwayat lain, Allah membina baginya di dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Orang yang buat ibadat tu Allah Ta'ala bina dalam mahligai dalam syurga ni sebanyak 70 daripada emas dan perak. Dan tersebut pada riwayat lain, diberi pahala seperti memerdekakan 80 orang hamba sahaya. Tak nampak 80 hamba sahaya ni banyak mana? Tak nampak Ustaz. Orang kita ni mau tak tukar dengan RM, memang dia tak nampak. Mau tukar dengan RM baru dia nampak. Memerdekakan 80 orang hamba saya. Saya biasa dengar dalam satu kuliah bimbingan fardu ain di Kedah FM oleh almarhum Datuk Hamid Tahir, Datuk Syekh Hamid Tahir rahimahullah. Kenal? Hak lebih Pak Long ni kenal, duk mengajar fardu ain dulu ni. Antara tokoh-tokoh ulama yang hebat di negeri Kedah, dia almarhum Datuk Syekh Zakaria Awang Musa. Tu antara tokoh-tokoh hebat dulu ni. Allah Ta'ala ambil seorang kat dalam negeri Kedah. Hak yang betul-betul ulama yang lagu tu dia kurang dah, aduk ramai ni ulak lah semua. Datuk Hamid Tahir dia mengajar dulu ni, dalam tu ada satu orang saya teringat lagi. Hak duk rajin telefon, duk tanya soalan ni, Cik Mat Pokok Tai. Kenal? Saya dengar nama. Cik Mat Pokok Tai ni bagi ada ya rancangan agama, dia telefon, bagus je lah. Dia duk tanya tu, kita boleh faham. Kita nak tanya segan, tengok orang kata bodoh, tapi memang bodoh pun tak tahu. Tanya lah, orang tua tanya, tak tanya lagi orang kata bodoh, dah memang bodoh, biar-biar lah. Cik Mat Pokok Tai ni dia tanya, nak tanya Datuk sikit, yang kata merdeka hamba saya ni macam mana? Saya masa tu yang saya dengar tu, saya duduk sekolah dengar lagi. Datuk Hamid Tahir kata apa? Dia kata kalau ikut dengan nilai semasa secara kasar, dia kata secara kasar, waktu dia mengajar tu, dia kata mengikut nilai semasa secara kasar. Dia kata yang dikatakan merdekakan hamba saya ni, satu hamba saya nilai waktu tu, dia kata kasar RM5,000. Ni yang saya cerita ni belah tahun dah saya dengar kuliah tu. 5,000. Lah lebih lagi lah Pak Long, kita bubuh lah 5,000 pula. 5 kali 8 berapa Pak Long? 5,000 kali 80 orang. 5 kali 80 berapa dah? 5,000 kali 80. Kalut lah kita. Kalut. Sembang 4,000 dengan 10,000 ni kalut dah kita ni. Kita dekat sembang 400 ya. Berapa? 5 kali 8 berapa? 4 juta. Tak nak tengok saya 4 juta. Kalau kau belah banding dia panggil, kalau banyak ni dia panggil laksa.
4 juta ni dia bukan dekat lazah dah Pak Long. Kotiau, bihun, Maggi, semua makaroni, semua masuk dah ni. Ambil 4 juta pergi sedekah. Besar ke tak? Besar lah. Pahala yang Allah Ta'ala bagi itu besar. Dan sabda Nabi SAW